عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فإن قال لك إن كنت سعيدا عند الله فإنك لا محالة تصير إلى الجنة سواء كنت طائعا أو عاصيا. وإن كنت شقيا عنده فسوف تصير إلى النار وإن كنت مطيعا. قال فإن قال لك. Dan jika berkata ia kepada engkau, yaitu kalau syaitan berkata kepada engkau, in kunta sa'idan 'inda Allah, jika kamu bahagia di sisi Allah, fa innaka la mahalata tasiru ila jannah, maka sesungguhnya engkau tidak mustahil jadilah engkau masuk ke dalam syurga. Sawa'an kunta ta'i'an aw 'asiyan, sama ada kamu orang taat ataupun orang maksiat. Wa in kunta syaqiyan, dan jika kamu itu orang celaka, indahu 'indallah, kalau kamu orang celaka di sisi Allah, fasawfa tasiru ila an-nar, maka tempat yang kamu akan balik ialah ke dalam neraka. Tempat yang kamu akan balik ialah ke dalam neraka. Wa in kunta muti'an, sekalipun kamu ialah orang yang taat kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fa in qala laka, jika syaitan berkata kepada kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika syaitan berkata kepada kamu,
Kalau kamu di sisi Allah telah tertulis sebagai seorang yang bahagia, maka mesti kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Tak kiralah kamu itu orang taat ataupun kamu itu orang ahli maksiat. Kalau kamu telah tertulis pada sisi Allah seorang yang celaka, maka kamu akan dimasukkan ke dalam neraka sekalipun kamu ialah orang yang taat kepada Allah. Ini permainan. Dia reti, dia ada ilmu. Bila mana dia ada ilmu, iaitu syaitan, dia pandai membolak-balikkan ilmu. Dia pandai, dia nak memesongkan kita. Kalau syaitan berkata, kata Imam Haddad, kalau kamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cerita dia ni, Imam Haddad suruh kita, Allahumma salli ala, beramal amal yang soleh, kerana Allah Tuhan kita, kita hamba dia. Dan pohonkan kepada Allah, minta Allah masukkan kita ke dalam syurga, dan pohon kepada Allah, minta jauhkan daripada neraka. Okey. Di atas perkara tu, kata Imam Haddad, kalau syaitan kata pada kamu, kalau kamu tu di sisi Allah orang bahagia, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis di azali hari itu, seseorang itu dia bahagia ataupun dia celaka. Yang ditulis oleh Allah hari itu ialah ajal maut kita, jodoh kita, celaka ataupun bahagia seseorang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua dah tertulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat. Dakwat pun dah kering. Maknanya semua takdir-takdir itu sudah pun ditentukan. Orang celaka dah tertulis celaka, orang bahagia dah tertulis bahagia. Okey, kalau syaitan kata pada kamu, kalau kamu tu Tuhan tulis bahagia, kamu tu la mahalata. Makna la mahalata tu maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pasti kamu akan masuk ke dalam syurga. Kalau kamu dah tertulis sebagai penghuni syurga, kamu akan masuk syurga. Jadi tak kiralah sama ada kamu tu orang taat ataupun kamu itu ahli maksiat. Okey. Maknanya kalau kamu buat jahat pun kamu akan masuk syurga juga. Kalau tertulis di azali hari itu kamu itu bahagia di sisi Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tertulis di sisi Allah kamu tu orang celaka, kamu akan masuk neraka juga. Sekalipun kamu hidup, kamu jadi orang taat. Tu pandai dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berpandukan pula kepada hadis, seseorang tu beramal dalam hidupnya amalan ahli syurga, tapi di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli neraka, maka dia akan masuk neraka. Seseorang dalam hidupnya dia beramal amalan ahli neraka, tapi akhir hayatnya dia beramal amalan ahli syurga, dia akan masuk syurga. Di atas perkara itulah syaitan mempermainkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Qala fala taltafit ila qawlihi, kata Imam Haddad, kamu jangan peduli kepada perkataannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa dhalika li'anna amra sabiqati ghaibun la yattali'u alaihi illa Allah wa laysa li ahadin min khalqi fihi syai'un. Itu syarah dia. Kata Imam Haddad, kamu jangan perhati, kamu jangan peduli kepada perkataan syaitan tu. Wa dhalika, yang demikian itu adalah kerana li'anna amra sabiqati ghaibun, kerana perkara yang lepas itu ghaib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara yang lepas itu perkara ghaib. Betul seperti mana hang kata, tapi benda tu benda lepas. Benda lepas, benda yang telah tertulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda ghaib, benda lepas ialah benda yang telah tertulis. Benda yang tertulis itu ialah perkara yang lepas. Benda ghaib, benda yang terdahulu adalah benda ghaib, perkara ghaib. Tulisan bahagia seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, celaka seseorang, yang telah tertulis itu ialah amrus sabiqah, perkara yang lepas. Kalau perkara lepas, perkara ghaib. Kalau perkara itu perkara ghaib, makhluk seorang pun tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makhluk seorang pun tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita tak tahu, walaupun tulisan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia itu celaka, tapi kita tak tahu qada yang Tuhan tentukan kepada dia selepas daripada tulisan celaka tu. Maka sebab itu dalam pengajian tauhid ada istilah namanya qada mu'allaq. Dia ada qada mubram, dia ada qada mu'allaq. Qada mubram tetap tak berubahlah. Bagaimana tulisan, begitu akan jadi. Di sana ada qada, dia panggil qada mu'allaq. Qada mu'allaq ni dia tertakluk kepada doa. Ya, betul celaka. Tapi dia tertakluk kepada doa hamba tu. Ya Allah Tuhanku, ampun dosaku, masukkan aku dalam syurga, jauhkan aku daripada neraka. Duk minta selalu. Dengan sebab duk minta selalu, akhirnya tulisan celaka dia diganti dengan bahagia. Siapa tahu benda tu? Yang pandai-pandai syaitan nak kata macam tu, siapa yang tahu perkara tu? Perkara Tuhan yang tahu, Tuhan saja. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia nak kebahagiaan seseorang, sekalipun orang tu tertulis celaka, Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan, tentukan, tuturkan mulut ataupun lidah orang tu untuk berdoa menolak celaka dia. Waktu tu jadi macam mana? Allah Subhanahu wa taala menjalankan dia jalan bahagia. Dia nak main mengaji, nak main kuliah, dengar kuliah. Bila main kuliah, dia hadir kuliah sekalipun online, sallallahu alaihi wasallam, dia terkesan dengan pengajaran dan bimbingan guru. Timbul rasa semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni ada satu orang
cikgu pencin dia menaja majlis persaraan dia. Dalam tu saya tekankan, nak buat apa lagi selepas pencin, buat taat lah, bacalah Quran sebanyak-banyaknya, khatam Quran sekali, 2 kali, 3 kali. Masa tak ada dah, masa berharga, kapai nak tolak bila-bila masa. Kemarin ada satu hamba Allah bercerita pada ustazah, dia kata, ustaz, walaupun saya ni bukan yang dimaksudkan oleh ustaz ketika bercakap tu umum, tapi hari ni kata dia, sejak daripada ustaz cakap hari tu sampai hari ni dia dah khatam Quran 3 kali. Bukan lama mana kan. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad itulah yang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan nak kita bahagia, kita akan menjalani jalan bahagia, insya-Allah. Dia dorong nak pergi kot tu juga nak bahagia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak mau duk, dia tak mau jalan kecelakaan, tak mau, tak mau masuk. Bukan tak ada orang, bukan tak ada, bukan kita kata tak ada di hati kita nak buat benda tak elok. Ada, tapi Tuhan bagi tak mau. Mula-mula mau, lepas tu tak mau. Kalaupun nak, Tuhan bagi tak ada kesempatan nak buat jahat. Allahumma salli ala sayyidina. Tanpa tak ada ruang nak buat jahat, sampai tak ada masa nak buat jahat. Pasal Tuhan dorong kepada jalan yang baik. Tuhan bagi tak mau, Tuhan bagi tak suka, Tuhan bagi tak cinta, Tuhan bagi tak minat, tak mau. Tuhan bagi mau juga jalan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ialah ketentuan. Sebab itu kata Rasulullah, la yuradul qada illa bid-du'a. Tak dapat menolak qada itu melainkan dengan doa juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala, kata Imam Haddad, benda yang lepas, benda ghaib, siapa pun tak tahu benda ghaib melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, contoh lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok asal taman. Contoh lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang awliya yang tahu perkara ghaib, akan berlaku sekian-sekian pada hari sekian-sekian, masa sekian-sekian, minit, detik sekian-sekian. Contoh, dia pun kesian kepada manusia, kata benda ni akan berlaku, musibah ni akan berlaku, malapetaka ni akan berlaku. Maka dia pun suruh orang bersiap sedia, buat persiapan, pindah dan sebagainya. Contoh, tiba-tiba masa tu tak berlaku. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina. Bukan wali itu berbohong, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, sallallahu sayyidina Muhammad, sentiasa, bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Dan kalau dah semua orang dah bersedia, Allahumma salli ala sayyidina, Tuhan sifat dia tak akan bagi berlaku. Dia pasti akan break, dia akan tunda. Dengan asbab juga. Mungkin dalam ramai-ramai tu berdoa, ya Allah Tuhanku, tolaklah bala ni Tuhan, kesian kat kami, ampun kat kami. La yuradul qada illa bid-du'a. Tak dapat ditolak qada itu melainkan dengan doa juga. Jadi siapa yang tahu
tentang takdirnya? Tak tahu. Jadi kerana kita semua tak tahu tentang takdir kita, doalah sebanyak-banyaknya, kita minta Allah takdirkan kita semua sentiasa dalam duk takdir yang baik-baik, sehingga takdir yang Tuhan tulis ialah kita semua ialah insan-insan pilihan yang akan masuk syurga Tuhan, insya-Allah. Qala wa ta'atu. Syaitan ni dia tak bagi buat taat. Buat taat apa lagi? Kalau Tuhan tulis hang celaka, masuk neraka, apa tujuan buat taat? Rugi semasa hang je buat taat. Terus buatlah taat. Tak tahu lagi nasib macam mana tu. Kata Imam Haddad, wa ta'atu. Wa ta'atu adallu dalilin ala sabiqati sa'adati. Wa ma bainal muti'i wa bainal jannati illa an yamuta ala ta'atihi. Okey, kata Imam Haddad, wa ta'atu. Dan taat itu adallu dalil yang paling menunjuk ala sabiqati sa'adah, di atas terdahulu kebahagiaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya seseorang tu mengetahui bahawa dia insya-Allah termasuk di dalam orang yang bahagia, yang menunjuknya dia ialah orang yang taat kepada Allah. Habis ya, tak ada bukti. Sebab tu semayang pun dia pergi apa saja ruang-ruang kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah gerakkan nak buat baik. Contoh, satu orang dia tengok ni, dia tengok belakang kosong, dia telefon ustaz, saya nak buat background belakang. Allah Sayyidina Muhammad nak buat background belakang. Ustaz pilih gambar mana ustaz nak? Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya kata, boleh kos berapa? Kos jangan fikir hak tu hak saya, hak tu saya tak mau siapa-siapa kacau waktu. Hak tu ialah infak saya. Dalam ribu-ribu, 7,000 hak mengaji tu, seorang Tuhan gerak macam tu. Contohnya, faham tak? Tuhan bagi kat dia satu lintasan hati. Oh, kosong. Nak buat backdrop lah. Faham tak? Macam itulah kebaikan Tuhan condong. Dan tak sama Sallallahu Alaihi Muhammad macam kita-kita ni. Sallallahu Alaihi Muhammad, hari tu mic kita tak elok, saya kira bercakap ya, saya tak tahu elok tak elok, tuan-tuan dengar tak dengar. Lepas tu Sallallahu Alaihi Muhammad, Tuhan gerak pula orang tu orang ni tolong bagi mic elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu kita duduk atas tikar je. Lepas tu ada orang-orang muhibbin mai, beli kapek bagus. Tu kita duduk atas kapek pula. Ni gerakkan orang yang Tuhan nak bagi. Mana dia tu dalam beribu-ribu orang, Allah pilih dia seorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak ni hak kita tahu, hak kita tak tahu, Allah yang Maha mengetahui. Hak ada infak kat kita tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada infak kat kita tu, hak kita duduk baca nama tu, hari-hari dia bagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. RM30, RM20, walaupun dia bagi RM30, tapi kalau banyak hari, banyak, sampai 1,000 dia bagi kat kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang dikatakan taat. Kalau duk buat taat tu, nak kata ahli neraka ke ahli syurga? Ahli syurga lah.
Sebab ta'atlah yang menjadi dalil yang paling kuat kata seorang tu ahli syurga, insya-Allah. Cuma kita ni tak bolehlah kita confirm aku ni pasti masuk syurga. Mesti gerak jari aku masuk syurga. Janji aku ni aku memang ahli syurga bulat-bulat lah. Tak bolehlah macam tu. Kita di pihak kita ni kena harap. Kena kata harap-haraplah masuk syurga. Haraplah tak masuk neraka. Kena duduk macam tu. Hak milik pihak kita. Kena takut kita tak masuk syurga. Kena duduk antara dua, takut dan harap. Seseorang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila nak mati tu, yang pertama sekali, yang main dalam diri kita, hati kita perasaan takut nak tempuh mati. Itu biasa. Sebab kita akan tempuh tu pengalaman. Sakit mati. Sakit nak mati tu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, selepas 70 tahun dia mati, ada orang mimpi jumpa dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang soleh mimpi jumpa Sayyidina Umar. Orang soleh ni tanya, Umar, kami nak tanya, macam mana pengalaman hang menempuh mati? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku ni 70 tahun dah mati, tapi masih rasa sakaratul maut. Takut lah. Nak mati tu takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut tu takut sungguh. Tapi bila dekat tu malaikat nak cabut, dia akan jadi harap lebih banyak daripada takut tadi. Tu rahmat Allah kepada orang yang beriman yang nak mati. Ya Allah, satu takut sakit, yang kena takut iman. Macam mana iman ketika tu? Nak selamat ke tak? Bolehkah nak ucapkan dua kalimah syahadah? Bolehkah nak mengaku keesaan Tuhan ketika tu? Tu lagi takut. Tapi bila mana dekat malaikat nak cabut nyawa, dan mengharap tu lebih daripada takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haraplah selamat hari ini. Dengan harap itulah, dengan pergantungan kita dengan Tuhan itulah Allah bantu kita saat kita nak balik jumpa dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah orang yang mati senyum, kan? Mati senyum tu pasal apa? Sebab sebelum mati Tuhan tunjuk dulu tempat nak balik. Awak tak senyum. Tu dia cantiknya senyum, terukis senyuman. Jadi waktu senyum sonok tengok tu, malaikat cabut. Jadi tinggallah muka senyum tu. Sebab tu orang panggil istilah memandang. Tahu memandang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fabasarukal yawma hadid. Hari kamu nak mati tu, mata kamu akan jadi seperti besi, kata Allah. Apa maksud mata jadi seperti besi? Mata tajam, tegak, keras pandangan mata tu. Dia tengok setempat tu, dia tengok hal lain tu tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal Tuhan tunjuk tempat nak balik. Cerita ayah saya, Tuan Nurul Haji Omar Zuhdi, ketika nak habis umur dia 10 minit, mata tajam, Allahumma salli ala sayyidina, seperti besi. Makna dia macam terkejut, dia macam takjub melihat yang Allah tunjuk kat dia. Allahu Akbar. Lepas-lepas daripada habis Tuhan tunjuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis hak Tuhan tunjuk, barulah mata dia melembut. Pasti habis dah tengok. Waktu tu senyum, Allahu Akbar, tempat aku nak balik. Tu yang terukis senyuman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar. Qala wa ma bainal muti'i wa bainal jannati illa an yamuta ala ta'atihi. Kata Imam Haddad, dan tidaklah ada di antara seorang yang taat kepada Allah dan di antara syurga melainkan dia mati atas taat dia, insya-Allah. Kita hidup kita suka buat apa? Buat baik, insya-Allah mati baik. Sebab itu Nabi kata al-mar'u mata ala ma'asha alaih. Seseorang tu akan mati mengikut bagaimana dia hidup. Kita ni kena berulang-alik ke rumah Allah lebih banyak daripada kita berulang-alik rumah kita. Sallallahu Muhammad. Rumah kita ni kita keluar pergi kerja, kita balik 2 kali. Rumah Allah kita berulang-alik 5 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waliknya orang keluar balik tu taklah sebanyak ataupun lebih daripada berulang-alik ke rumah Allah. Orang yang berulang-alik ke rumah Allah lebih daripada berulang-alik dia dengan rumah dia, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia akan mati dalam perjalanan ke rumah Allah ataupun balik daripada rumah Allah. Ni janji. Dalam hidup suka buat apa? Baca Quran, dia akan mati berkait dengan Quran. Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, dia mati selepas khatam Al-Quran 30 juzuk. Habis Quran, habis khatam Quran, tak tahu entah ke berapa ribu kali jatuh, rebah balik jumpa Tuhan. Imam Bukhari mati lepas mayat Isyak malam raya. Mungkin sebab dia paling suka semayang. Yang paling dia suka adalah semayang. Sebab dalam semayang tu ada salam pada Rasulullah. Dia mati lepas semayang. Sayyidina Aisyah mati dalam bulan puasa akhir Ramadan. Sebab yang paling dia suka ialah puasa. Suka apa? Kita suka apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang mati tengah main badminton. Sebab dia minat badminton. Tak apa lagi. Sebab tak buat maksiat pun. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Ada orang mati tengah menari. Sebab paling suka menari. Ada orang mati tengah berzina. Sebab paling suka berzina. Na'udzubillah. Ada orang mati tengah padang. Pemain bola. Sebab dia yang paling minat bola. Satu orang zaman kami dulu, dia mati lepas tengok TV. Malam Sabtu ni, malam Sabtu gambar Melayu, gambar P. Ramli. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dulu TV tak ada di setiap rumah. Lah ni TV setiap rumah ada. Malam Sabtu pilah tengok rumah depa tu TV gambar Melayu. Kalau habis tengok taklah buh dalam duit depa tu. Dalam tabung tu sekupang. Tengok TV semalam sekupang kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Derek lepas tengok TV tu, anak pinak berderek balik rumah lepas tengok TV. Seorang tu subhanallah, langkah bendui keluar daripada rumah tengok TV tu jatuh mati. Sebab suka tengok TV. Nabi jamin seorang tu akan mati. Bagaimana cara hidup dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Haddad, siapa-siapa buat taat tu tanda dia ahli syurga, insya-Allah. Haraplah kita ahli syurga. Qala wal ma'siyatu adallu dalilin ala sabiqati syaq ala sabiqati asyaqa wa ma bainal ma'asi wa bainan nari illa an yamuta ala ma'siyatihi. Sama juga maksiat ialah dalil yang paling kuat yang menunjuk di atas terdahulu kecelakaan seseorang. Suka buat apa? Suka buat maksiat. Tak semayang, tak tutup aurat. Dulu waktu saya kecil-kecil dulu, ada satu peristiwa berlaku. Satu orang, zaman tu zaman orang perempuan masih belum lagi banyak tutup aurat.
bertudung, tapi orang perempuan ni dah bertudung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berlakulah satu peristiwa, kapal tenggelam di Sungai Pahang kot. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kapal tenggelam, mati lah. Orang perempuan ni mati. Orang perempuan ni dia mati. Tapi waktu jumpa dia tu, tak lekang tudung daripada dia. Mati dalam keadaan Allah pertahankan auratnya tak tersingkap. Allah jaga. Sebab dia satu dalam sejuta barangkali ketika tu yang patuh pada perintah Allah. Tu Tuhan pelihara. Allah Muhammad. Kita tu kita takut. Naik kereta tu kita pasang apa? Pasang Quran ke? Pasang qasidah ke? Nasyid ke? Lagu ke? Apa ke? Ada satu masa Ustaz Syamsuri cerita, tak salah ingat saya, satu keluarga naik kereta, masalah accident. Tu kita takut, kita tak tahu nak berlaku kat kita. Bila berlaku accident ni, mereka 3 beranak, anak kecil seorang. Kereta remuk kedam, tapi Tuhan nak tunjuk dia maha kaya, maha hebat. Anak tu terpelanting daripada, anak duduk dalam kereta terpelanting keluar. Terpelanting keluar tu, ayah mak ni mati dalam kereta, mati di tempat kejadian. Bom tu mati. Anak tu terpelanting keluar, duk pegang lagi botol susu. Tu Tuhan buat salah sama, untuk direnung, untuk jadi pelajaran. Mak tu mati, kereta tu remuk kedam, tapi lagu duk jalan. Lagu apa? Lagu Madonna. Auzubillah min zalik. Madonna tu lah, orang putih tu lah. Kata guru saya, dia ditalqinkan dengan lagu Madonna. Tu dia istilah dia. Auzubillah min zalik. Tu takut kita ni. Takut. Jadi ketika ni kita harap kita ni Tuhan pelihara daripada musibah-musibah macam tu. Allahumma salli ala sayyidina. Tuhan Maha Kaya. Kalau duduk dalam maksiat, itulah sebesar-besar dalil kata orang tu akan masuk neraka. Na'udzubillah dalil. Suka buat maksiat. Tapi kita tu, walaupun tengok orang buat maksiat, kita kena kesian. Kesian kita macam mana? Minta tolong doa, Allah bagi hidayah. Orang yang duduk tepi jalan hari Jumaat tak sembahyang Jumaat, ya Allah bagilah hidayah kat mereka ni. Minta tolong orang dia dapat hidayah. Seseorang mendapat hidayah dengan sebab kita, lebih baik daripada kita mendapat unta merah. Nabi kata la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Seorang laki-laki mendapat hidayah dengan sebab engkau, lebih baik daripada engkau mendapat seekor unta merah. Unta merah, Mercedes merah. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi unta ni kenderaan yang paling baik lah. Jadi lebih baik daripada kenderaan yang hebat lagi, makna dia. Seorang mendapat hidayah dengan sebab kamu, lebih baik kamu daripada kamu mendapat kenderaan yang paling hebat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolong doa kat orang, minta Allah bagi hidayah pada semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Satu masa Imam Junaid nak lintas Sungai Furat. Dia nak lintas Sungai Furat naik perahu dengan kawan dengan anak-anak muridnya. Lepas selisih dengan satu perahu tu dalam dia orang tu langgah botol arak. Anak-anak murid ni bertengok-tengok, ya Allah, mata ratu lah, mata ratu depa tu. Duk langgah gelas arak, guk. Tok guru tolong doa tu guru, bagi Tuhan perancuk buang, musnah buang depa ni. Depa ni anak murid ni yang minta tok guru doa kehancuran mereka tu, sebab mereka ni tak tahan
melihat orang yang menderhakai Allah. Mereka ada pasal cemburu orang langgar perintah Allah. Imam Junaid angkat tangan. Dia angkat tangan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Wahai Tuhan, seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, engkau bagi mereka gembira di atas muka dunia, bagilah mereka gembira juga di akhirat. Seperti mana engkau bagi mereka gembira di dunia ni, fafarrihum fil akhirat, Tuhan bagi mereka gembira juga di akhirat. Sungai Furuq ni luas. Naik perahu, ada orang duk kayuh. Sampai menyeberang, datang rahmat Allah menyambak mereka. Waktu juga Tuhan tukar hati. Rasa menyesal jadi ahli maksiat. Rasa insaf, ya Allah, demi Tuhan. Akhirnya sampai belah sana, bertaubat semua daripada maksiat dan semua jadi awliya Allah. Pasal fafarrihum fil akhirah, Tuhan bagilah mereka seronok di akhirat esok. Siapa yang paling seronok di akhirat esok kalau bukan awliya Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa ma bainal ma'asi wa bainan nari illa an yamuta 'ala al-ma'siyatihi, dan tidak ada di antara seorang ahli maksiat dan neraka itu melainkan dia akan mati di atas maksiatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, fauzilah sekeluarga Kulim, hamba Allah dan seluruh ahli keluarga keturunan tim NAD Pendamar Indah, Syekh Hamid, Syekh Abdullah, Mak Roni Muhammad, family Nur Aini Nursiah dan Zahra Yusof daripada Ampang, Ibrahim dan Nur Azlin sekeluarga Syahlan, Puan Zainab Daud sekeluarga Selangor, Nik Hafizi dan Umi Kersum Puchong, hamba Allah sekeluarga Kelantan, Syahsidah Husin sekeluarga dan para arwah Taiping, Salmah Ismail sekeluarga dan para arwah Selangor, Muhammad Tajuddin dan Rosita Taman Soga Batu Pahat Johor, Mazni Abdullah dan Mulyadi Singapura, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, hamba Allah sekeluarga Kuala Nerang, Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Zam Awari, Fauzi Nur Ma'wan Nur Kuantan Pahang, hamba Allah Padang Lumak Iyan Kedah, Rokiah Saad Baling, Zaujah Nizam Seremban, Hajah Suraya dan keluarga Kuching Sarawak, hamba Allah sekeluarga Setiawan Perak, Rokiah Saad Baling, Amirah dan keluarga Ipoh Perak, Hamidah dan keluarga Padang Lalang Tasik, Grup Infak Masjid Darsam 4, hamba Allah. Seterusnya Muhammad Satria Budiman sekeluarga Kanjang Selangor, Ahmad SPPK Segambut, hamba Allah Kota Baru, Yusri Harun dan isteri Kulai Johor, Sabiah binti Rapah sekeluarga Selangor, hamba Allah Lorong Seri Al-Ustaq, Mak Suwati suami dan keluarga, seterusnya Rosli Ibrahim dan Aminah Abu Bakar sekeluarga Tikan Batu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arwah Muhammad Zaki Rohana, anak-anak Temeluh Pahang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad Haris Khamis dan Aisyah Sabtu Alo Gajah Melaka, Nur Faizah Abdullah, Wadim Tabuldin, Hasanah Basyah Ibu, arwah ayah Abdullah bin Ayub Melaka, Husnani dan suami, anak-anak, mak ayah, mak mentua, para arwah Ipoh Perak, Narita Abdul Latif dan keluarga Tasik Gelugong Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif keluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Izyani Abdul Muttalib Taman Gombak, Nur Haifa Adraina binti Hilman Sarawak, Aufa Nuha binti Ridwan, Kesihat Nur Aisyah binti Muhammad
dan keluarga daripada Sungai Tani. Moga Allah beri kesihatan pada semua, insya-Allah. Muhammad Rozi Husin dan Nur Fadilah Martan, anak-anak Pucung, Ishak Abdullah dan Saidah Husin, sekeluarga Batu Pahat. Fauziah Jitra, khususnya Linda, Hairul, Najwa, Ammar, Adib, Hasnah Abdul Ghani, Taman Senu, Sentul, Kuala Lumpur. Siti Rodiah, sekeluarga Jalan Datuk Kumbak. Suzi, sekeluarga Kajang. Junaidah Yahya, sekeluarga Syamsiah Mahmud, Bangi, Selangor. Hamba Allah, sekeluarga Bertam. Hajah Zubaidah, Haji Yaakob, Mazlina Azmi, Azizul Rashid Kulim, Nur Wahida, Khairul Nizam dan anak-anak Kampung Cegak Pendang. Norehan dan suami Zurhan, Macang, Kelantan. Hamba Allah, sekeluarga Port Kelang. Muhammad Ali, sekeluarga Johor, Cik Om Nawawi dan arwah Saiful Rizal, Bandar Laguna Berbuk. Hamba Allah Tanah Merah Jitra, Khairul Hizam bin Jaafar dan Sharifah Rasilawati dan keluarga. Taman Permata Jitra Kedah. Romizah Seremban, Hajah Syahridah dan keluarga Ampang, Selangor. Suhaila Muhammad Sabtu, Puchong, Selangor. Amran dan Niza serta anak-anak Pasir Mas, Kelantan. Nurizan Awang Hasan dan keluarga Kota Kinabalu, Sabah. Fatimah, sekeluarga Ceras. Puan Zurina, sekeluarga Setiawangsa KL. Aminah Syed Ahmad Al-Haddad, sekeluarga Melaka. Nur Hafsaniza Saad, sekeluarga Kajang. Hamba Allah, Kampung Keladi Kulim. Marina dan Alisha Adrina, Taman Permata KL. Arwah Misran Satam dan arwah Kamini, Kampung Kundang, Selangor. Nur Adibah Muhammad Latif dan keluarga, Nilai Negeri Sembilan. Fatimah Gersik Generasi, arwah Haji Ahmad bin Sebi, arwah Haji Ahmad bin Osman, Taiping, Perak. Rahmah Zaliza dan keluarga, Tasik Kelugak, Pulau Pinang. Muhammad Ridwan bin Jamal, Kampar, Perak. Anak cucu Haji Abdul Zahid dan Hajah Nur Ain, Bandar Baru, Kedah. Muhammad Fauzi Makno, Kuala Kedah. Hamba Allah, sekeluarga Padang Serai, Kulim. Hamizah, sekeluarga arwah Hasnah Ali dan arwah Omar Muhammad Karamat dan arwah Omar Muhammad Keramat. Sabariah Abdul Wahab dan Abdul Rashid Nafis dan anak-anak Ipoh, Perak. Siti Salmah Sayyidina Muhammad, infak untuk Abang Jamaluddin bin Muhammad Wari daripada Pantai Dalam. Terakhir almarhum anak-anak Muhammad Jaiputra bin Jasni, Ceras, Kuala Lumpur. Moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan taufik hidayah pada mereka dan kita semua. Allah angkat kedudukan mereka dan kita pada sisi Dia. Allah murahkan rezeki kita zahir dan batin. Allah selamat kita semua daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Allah selamat juga kita daripada fitnah Dajjal dan Allah Ta'ala. Moga musibah yang menimpa kita Allah angkat. Moga yang diuji dengan COVID Allah bagi sembuh. Allah bagi kemudahan untuk sabar diuji oleh Tuhan. Mudah-mudahan Allah kabul semua hajat yang kita harap dan kita panjatkan pada Dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa la asri ila mana berkarya dah tadi.